kalau bukan sebab penalti tu, silap-silap Match Round of 16 untuk pasukan JDT buat pertama kalinya pada tahun ni dalam saingan ACL. Game ni memang game yang ditunggu-tunggu lah, terutama sekali untuk penyokong JDT. Tapi aku rasa bukan setakat penyokong JDT lah, penyokong-penyokong lain pun duk tunggu juga nak tengok game ni. Yalah, wakil Malaysia kot, kita mesti supportnya. Game ni bagi aku boleh dikatakan game yang menarik lah untuk kedua-dua pasukan. Walaupun bagi JDT kalah nak dekat 5-0, dia bukan menarik sebab kekalahan tu. Uish, yang tu personal sangat. Sebab dalam game ni kita boleh tengok perbezaan kualiti yang ketara antara kedua-dua pasukan. Urawa tu aku tengok depa main relax-relax macam mana JDT main dalam Liga Malaysia, macam itulah depa main dalam game malam tu. Dan untuk pasukan JDT, fighting spirit depa tu patut diberikan pujian lah. Walaupun dah kena nak dekat 3-0, tapi steam lawan untuk cari juga gol. So aku tak mau buang masa banyak. Sekali lagi video ni jadi sampai 10 minit. Kesian editor nak edit. Jom kita tengok apa yang menarik dalam game ni. Daripada segi player, untuk pasukan Urawa, first E yang diturunkan malam tu adalah first E yang sama waktu mereka menang 6-0 dalam saingan Liga sebelum mereka jumpa dengan JDT malam tu. Tak ada satu pun pertukaran yang coach mereka buat. So daripada situ saja kita boleh nampak first E yang diturunkan malam tu memang regular player lah dalam tim Urawa ni. Dan untuk pasukan JDT, Coach Hector ada buat 3 pertukaran dekat bahagian tengah daripada game yang lepas dengan Terengganu. Dan dalam game ni, buat pertama kalinya, terutama sekali untuk fan-fan JDT, boleh tengok debut Jody Ahmad. First debut dia, terus main ACL. Lain macam. Untuk rekod, bagi kedua-dua pasukan, macam mana mereka boleh sampai ke peringkat kalah mati ni, bagi pasukan tuan rumah, Urawa duduk di tempat yang kedua dalam kumpulan F. Walaupun mata mereka sama dengan juara kumpulan, tapi mereka kalah dengan perbezaan gol. Dan bagi pasukan JDT, macam yang semua dah tahu, mereka adalah juara kumpulan I lepas last game yang epic hari tu dalam group stage. On paper, kalau kita tengok daripada segi kasta liga kedua-dua pasukan ni bermain, advantage memang lebih dekat pasukan Urawa Red lah. Kita tak payah pergi jauh lah. Tengok dalam group stage hari tu je pun kita dah boleh nampak dah. Walaupun first game seri dengan Kawasaki tu, tapi untuk second game mereka tibai JDT 5-0 juga tak silap aku. So daripada situ je memang boleh nampak perbezaan kualiti pasukan daripada Jepun ni. Untuk first half, kita boleh nampak pasukan JDT ni mereka cuba untuk bermain dengan gameplay yang mereka selalu main Dan benda tu awal-awal game memang kita boleh nampak pun. Sebelum Urawa dapat penalti, JDT yang lebih banyak pegang ball possession. Dan aku rasa kalau bukan sebab penalti tu, silap-silap JDT boleh je nak kekalkan gameplay mereka. Tapi itulah yang sayangnya, awal sangat, baru 6 minit fall daripada Fariza, terus Urawa dapat penalti. Aku sebut Fariza tadi, Fariza pula dah. Fariza mana? Benda tu lah sebenarnya yang kacau mental sikit tu. Tambah pula game ACL, bukannya game Liga. Lagilah. Dan lepas daripada penalti tu, terus kita boleh nampak gameplay kedua-dua pasukan ni agak seimbang dekat atas padang. Kalau tadi JDT je yang pegang ball possession, tapi kali ni Urawa dah into the game. Yalah, dah dapat skor sebiji kot. Moral apa lagi yang mereka nak kan. Dan kalau hampa nak tahu, dekat sinilah mulanya perbezaan yang ketara antara kedua-dua pasukan ni. Gameplay pasukan Urawa ni, mereka lebih banyak buat high pressing bila JDT pegang bola untuk mereka menang bola dekat atas padang. Kalau kita tengok balik dalam game tu, bila player JDT pegang je bola, at least akan ada seorang player Urawa yang main press untuk mereka dapat balik ball possession tu. Dan bila mereka dapat je bola, kalau kita tengok balik betul-betul, combination play mereka tu cukup cantik Bukti dia, hampa cuba tengok balik punca gol kedua tu, free kick yang mereka dapat. Kalau kata Matt Davis tak block player Urawa yang tengah lari tu, dia dapat through ball tu one on one dengan keeper, silap-silap boleh juga gol. Tapi itulah, tak dapat skor one on one, dia skor pakai free kick pula.
lagi lawa. Attacking pasukan Urawa ni, mereka lebih banyak gunakan kedua-dua orang player dekat bahagian sayap tu. Terutama sekali dekat bahagian sayap sebelah kanan. Moberg dengan Sakai tu memang banyak bagi masalah dekat defend pasukan JDT. Kalau hampa tengok balik, gol ketiga pasukan Urawa tu, punca dia daripada bahagian sayap lah. Moberg tu jugalah yang punca. Dan untuk pasukan JDT, disebabkan Urawa ni main dengan gameplay high pressing, so benda tu buatkan player JDT ni depa tak boleh nak main dengan gameplay yang depa selalu main, short pass dan pegang ball possession. Tapi sebalik dia, Urawa ni paksa JDT untuk main dengan direct football, ataupun senang kata long ball lah. Sebab tu lah kita kerap boleh nampak waktu first half ni JDT banyak buat long pass daripada bawah terus sampai ke atas. Tambah pula Urawa ni transition play mereka cukup laju dan mereka tutup passing lane pasukan JDT. Sebab tu lah kita boleh nampak bila JDT sampai je dekat bahagian tengah, time tu mereka akan mudah hilang bola. Dan kalau hampa nak tahu, benda ni lah yang buatkan Backson dengan Forestieri tu macam terisolate lah dekat bahagian atas. Sebab bola tak sampai ke depan. Link up play daripada bahagian tengah dengan attacking tu tak jadi. Boleh nampak struggle gila JDT nak lepas bola tu daripada bahagian tengah untuk sampai dekat striker. Nak cari lagi 3 gol kot. Untuk second half, time ni awal-awal lagi kita boleh nampak Urawa dah mula turunkan intensity gameplay mereka. Yalah, dah leading 3-0 kot. Apa lagi mau kan? Dan waktu tu barulah kita boleh nampak slowly JDT boleh pegang bola dan main dengan corak permainan mereka. Tambah pula dengan beberapa pertukaran yang Coach Hector buat. Benda ni untuk compactkan lagi dekat bahagian tengah pasukan JDT. Boleh nampak JDT memang cuba habis-habisan untuk cari ruang nak bawa bola tu ke depan. Sampaikan daripada back 4 tukar ke back 3 lah. Nak compactkan lagi dekat bahagian tengah tu. Tapi satu je, still masalah yang sama macam first half tadi. Walaupun second half ni JDT boleh pegang ball possession, tapi Urawa ni depa cepat untuk tutup ruang dan tutup passing lane JDT. Try lah kok mana sekalipun, ada je player depa yang tutup lubang tu. Benda tu lah sekali lagi yang buatkan pasukan JDT ni cukup susah nak lepas bahagian tengah pasukan Urawa ni. Nak pecahkan defend block pasukan depa apatah lagi kan. Sebab tu kita boleh tengok bola tu duduk dekat bahagian tengah jarang-jarang boleh sampai dekat kawasan attacking third pasukan Urawa. Dan still aku rasa kita boleh katakan link up play daripada bahagian tengah dengan bahagian attacking tak berapa nak menjadi malam tu. Kelibat Backson dengan Forestieri ni agak tenggelam Arif Aiman seorang lagi. Yang tu dah memang kena kunci mati Gameplay Urawa untuk second half ni, mereka lebih kepada defend dan akan buat break dan counter attack bila ada peluang. Dan break dengan counter attack mereka tu memang cukup-cukup bahaya Tambah pula time tu JDT memang tengah main dengan highline sebab nak compactkan dekat bahagian tengah. Terlepas sikit je tu yang mereka boleh score lagi 2 biji tu ujung-ujung. Tapi aku rasa benda tu pun Coach Hector dah aware dah. Yalah, mereka dalam situasi nothing to lose kot. Nak takut-takut apa lagi kan? Attack je lah. Overall untuk game ni, bagi pasukan JDT, ni adalah pengalaman dan pembelajaran yang baru untuk mereka bila sampai dekat peringkat kalah mati ni. Kalah pun tak ada hal lah, relax first time kot. Dah sampai dekat round of 16 ni pun, tu pun dah ada rekod baru. Dan untuk pasukan Urawa Red Diamond, apa yang aku boleh kata, terima kasih sebab bagi pengalaman yang baru untuk mendewasakan JDT dalam saingan ACL ni. Ayat dah macam bapak-bapak Man of the match untuk pasukan JDT, aku pilih Forestieri. Work rate dia jarang-jarang mengecewakan Dan untuk pasukan Urawa Red Diamond, aku pilih Moberg. Dia ni lah punca segala-gala. Tapi itulah, ref punya decision malam tu pun boleh tahan juga tu. Benda yang patut dapat free kick, tak dapat. Tapi my time Urawa boleh pula Tapi tak apalah, malas nak salahkan ref. Sekali lagi macam dah tak ada modal lain pula So bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Dan bagi pasukan Ulawa pula dah. Ni punca ni. Uish, tapi betul-betul ref malam tu dia punya decision tu, kalau duduk kat Malaysia aku rasa tak keluar stadium dah mamat tu. Malaysia memang tak ada luck betul dengan ref Australia ni. Daripada dulu dia pun punya coach tu sekali pandang macam fashion designer tu kat tepi padang dengan rambut dia tu.
Yang sayangnya Mora ada masalah family awal sangat. Bagilah lepas round of 16 ni dulu kan. Lepas tu nak ada masalah apa-apa lantak lah.